Dan kita pergi pada format tazkirah. Pendahuluan kita ada, actually pendahuluan yang tadilah dah lepas dah. Lepas tu dulu kita buat pendahuluan 2 ni lah, tapi hari ni kita buat tajuk yang besar. Kita cerita tentang pentingnya ilmu, saya dah tambah hadis-hadis yang lain tentang ilmu. Kedua, peringatan kematian pun banyak saya dah tambah lagi. Nombor 3 ni kita nak cerita tentang jauhi syirik lah, seperti mana yang saya sebut tadi. Hari ni tak ada hadis sebab saya tak sempat langsung nak prepare. Kita cerita benda yang umum lah. Kita akan cerita tentang jauhi syirik. Nah, ini apa yang saya objektif utama lah saya buat tazkirah ni, sebab adalah ilmu sikit, kita nak selamatkan atau memberi keselamatan, dan ataupun kita nak share dengan rakan-rakan yang lain, at least dekat awareness lah, supaya kita jangan syirik. Sebab benda syirik ni jarang orang cerita. Kalau tengok di mana-mana kuliah ustaz-ustaz pun, di TV ke mana, jarang dicerita. Yang dicerita ni kebanyakan adalah syirik akbar. Yang syirik kecil ni tak cerita, kecuali syirik kecil yang dalam bab ibadah tu. Yang dalam syirik kecil dalam bab yang konsep kata tak boleh minta dengan roh, tak boleh macam orang minta kan. Dalam nasyid pun ada perkataan syirik kan, yang orang minta arif, dia kata apa? Ada nasyid-nasyid, beberapa nasyid sebut tentang perkataan yang syirik. Tapi orang nyanyi, orang agama nyanyi, orang sekolah pondok nyanyi. Itu saya nak bagi awareness lah, supaya kita jauhi syirik. Nombor 5 ni hal umum, kalau ada kita buka perbincangan kalau sempat lah. Maybe ada interaction sikit daripada dengan kawan-kawan yang lain lah. Termasuk dengan soalan penutup lah yang last ni. Okey, kita pergi pada mukadimah pentingnya ilmu. So ni kitab, tunjuk kitab je lah, kitab Al-Azkar ni, kitab Imam Nawawi. Ni sahabat-sahabat kena ada lah, kalau ada cara dia pergi kedai buku, carilah. Cari yang ni, yang ada kata sahih dan dhaif. Ini pun nak promote buku jugalah, supaya kita jadi orang berilmu lah, baca kitab Al-Azkar. Dan kena ingatlah, zikir-zikir kat surah-surah tu, dia ambil daripada sinilah kitab Imam Nawawi Al-Azkar ni. Kalau tengok lepas solat semua kan. Cuma tengoklah status dia. Kat sini kita boleh tahu status sahih dhaif. Dan ada juga yang palsu pun dalam kitab ni. Tapi sebelum ni saya dah cerita dah dalam sesi yang lain kan. Kenapa ada yang palsu. Bukannya sebab Imam Nawawi nak letak, dia salah faham ketika dia tulis. Kena ingat, manusia tidak maksum. Kita jangan anggap imam-imam besar ni tidak maksum. Mereka juga lakukan kesalahan. Dan Alhamdulillah mereka lakukan kesalahan. Kalau tidak, orang yang lain kat bawah ni akan anggap dia seperti Tuhan lah. Dia akan ambil dia jadi wali. Orang akan sembah dia, orang akan letak, dia ni manusia tapi maksum. Tidak, Nabi je maksum. So bila dia buat kesalahan, kadang-kadang in a way kita kata Alhamdulillah, sebab Allah protect Imam Nawawi. Dan dia juga manusia, begitulah. So pentingnya ilmu. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang manusia mati, kalau kita mati ni, maka terputuslah dirinya darinya amalnya, kecuali 3 perkara. Sedekah jariah, ilmu yang dia ambil manfaatnya, anak soleh yang mendoakannya. So sini saya nak fokus tentang ilmu. So bila kita meninggal ni, nanti kita cerita tentang kematian ni, kecerdikan yang terulung, yang tertinggi, yang kecerdikan yang paling cerdik lah. Genius among genius adalah orang yang ingat mati, orang yang buat bekal selepas kematian. Sebab kematian ni kehidupan dia infinity kan. Sebab lepas mati ni, kehidupan selepas mati ni adalah infinity, dan tak ada penghujung dia. Bila benda yang tak ada penghujung, planning kita lah macam kita buat planning kan, 5 tahun, 10 tahun, long term should be lepas mati nanti. Tetapi lepas mati tu apa kita buat atas dunia ni masa-masa hidup? Sini Nabi kata ilmu. Dalam sesi ni pun antaranya tazkirah ni, saya pun berniat macam tu, supaya adalah nanti ilmu yang saya bagi ni, rakan-rakan ambil ataupun saya bagi kat adik-adik saya, dengan isteri saya, dengan anak saya yang lain, dia ambil ilmu, dapatlah manfaatnya selepas mati, begitu. So untuk kita motivasikan diri kita ni, kita kena ingatlah, so ada ilmu yang kita ambil sikit ni, kita cuba bagi dekat anak-anak kita kan, tak apalah. Kita cuba buat benda yang kecil dulu, yang benda yang lingkungan orang yang kita boleh kontrol kan. Sebagai praktis. Saya ingat lagi first time saya bagi talk lah, tazkirah kan, masa tu ada Haji Zul, tak ada Haji Wahizan kan. Dalam tu ada Haji Wahizan sekali, saya macam lawan jugalah kan, malu lah, sebab Haji Zul kan, dia kan memang banyak ilmu kan. So saya cerita tentang saya baca masa tu di KLCC lah, saya panggil dia sekali supaya dia boleh bantu saya jugalah. Saya cerita tentang surah Al-Baqarah. Adalah Bani Qainuqa lah, Bani apalah, tentang orang Yahudi masa tu. Haji Zul banyak tolong lah, dia beritahu ada beberapa golongan Yahudi di situ. Tapi tak apalah, kita buat sebab malu jugalah, kita pun tak biasa kan. Tapi dia atas sebab nak bagi tahu orang ramai, nak pergi kepada ilmu ni, kita buatlah, tak apalah untuk first time. Tapi insya-Allah lama-lama Allah akan tolong kita lah. So, sama juga kepada rakan-rakan ni, nak motivasikan semua rakan-rakan yang lain lah.
Kalau kita baca lagi hadis ni kan, jika seseorang manusia mati, maka terputuslah darinya amalnya kecuali 3 perkara. Pertama, sedekah jariah. Okey, nak tekannya lah, kita cuba sedekah, sekarang lah ada duit kan. Tengok ada makcik, kalau dekat Jekal tempat saya tu ada seorang makcik kat depan Petronas tu kan, sebelah Petronas tu, minta duit kan. Tak apalah, kita bagilah duit kat dia kan. Cakap, tanya dia elok-elok, bagi duit kat dia. Itu sebagai contoh. Nombor 2, ilmu yang ambil manfaatnya. So, kita nak ambil ilmu yang ada manfaat. Kita tak nak ajar orang macam sebelum-sebelum ni kan ada hadis, nanti saya baca ayat Quran surah Al-A'raf tu, yang kita ajar ilmu agama yang bukan agama pun kan, yang Allah marah tu. So kita nak ambil yang paling sahih. Jangan kita ambil dalam, kita jadikan kita ni takwa lah, takut kepada Allah. Kita tak naklah ajar ilmu yang bukan, yang Allah pun murka, Allah pun marah kepada kita kan. Ajar benda yang sahih lah. Walaupun ramai orang menentang kita. Memang begitulah keadaan ni bila kita nak ajar ilmu. Dan ilmu ni adalah sudut dakwah. Bila kita berdakwah, memanglah kalau dakwah tu orang suka, kita kena check diri kita, betul ke saya buat dakwah ni? Orang tak marah pun, taklah maksud dia, bukanlah seorang marah, maksud dia sebab ujian akan datang bila kita berdakwah. Ketika Nabi berdakwah di Mekah, Madinah kan ujian banyak. So kalau kita dakwah, tiba-tiba suka kan, kena check lah maksud dia. Tak ikut sunnah lah pula kan. Macam kita bekerja, relax, dapat duit 5 juta. Pelik lah. Mana orang, ataupun orang datang jumpa kita, orang nak jual barang lah, jual barang. Ni dapat 10 juta, ni dapat 10 juta. Tapi conscious mind saya kata menipu lah. Start terus menipu. Maknanya akal yang waras pun kata, ni menipu lah. Sebab nak dapat duit banyak, kena kerja lah. Kalau ikut kepada hukum Allah yang Allah bagi, hukum Allah macam tu. Sama juga dengan ilmu ni, kita ambil ilmu, kita ajar pada orang. Nombor 3, anak yang soleh yang berdoakannya. So, benda ni saya sebut jugalah. Kita nak huraikan sikit Saya ingat panjang pun tak apalah, at least bagi manfaat, nasihat lah kepada kita semua, termasuk diri saya juga. Anak yang soleh ni, dia bukannya selepas mati baru kita nak doa lah. Masih hidup lagi. Maknanya kita solehkan diri kita ni masih hidup lagi. Mendoakannya ni, ialah kita, anak-anak kita lah kan, untuk kita kan. Tapi kita untuk mak ayah kita, kan bukannya kata, aku nak bila mak aku mati nanti, aku nak doa untuk mak aku. Dah lah, masa hidup ni tak doa, mati tak doa lah juga. Kan masa hidup ni kita nampak pun dah tak doa, dah tak ada ni, tak doa lah, lara lah kita kan. Itu hukum dia macam tu, keadaannya macam tu. So kita buat sekarang lah, maknanya kita solehkan diri kita lah, dan kita solehkan diri kita ajar ilmu ni kepada anak-anak kita kan, anak-anak kita yang akan doakan kita kan. Daripada sinilah yang kita ajar anak-anak kita. Lepas tu yang terpenting anak-anak kita lah, sebab dia ada manfaat yang banyak kepada kita. Okey, hadis riwayat Muslim, hadis yang sahih. Hadis nombor 2, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu itu wajib atas setiap Muslim. Ini perkataan ni, Arab ni saya tak bacalah. Nanti kan Taylor pula kan. Tapi ni perkataan ni kan kita ingat tu belajar form 5 dulu kan. Bismillah. Kita tengok, Nabi kata ni menuntut ilmu wajib atas setiap Muslim. So kita nak tunjuk pentingnya ilmu lah. Nabi kata sampai tahap wajib. Yalah, nak solat macam mana kalau tak ada ilmu kan? Nak syahadah macam mana kalau tak ada ilmu, walaupun lahir di kalangan orang Islam kan? So ilmu tu wajib lah untuk zahirkan keislaman kita lah, sebab Islam, nanti kita akan baca hadis 40 tentang Islam, iman dan ihsan tu. Dalam Islam tu, dalam bab niat, dalam bab niat tu ada ustaz saya huraikan yang Islam ni dia ada daripada hati, daripada lidah dan juga daripada perbuatan. Kan? Tiga-tiga tu memerlukan ilmu lah. Tak ada ilmu dan tak ada Islam je kan. Tiba-tiba dalam hati lain, buat lain kan. Tak boleh lah. Dia kena sejajar lah benda tu. Dan ada ilmu yang perlu kita belajar untuk kita faham agama. Kita pergi pada hadis nombor 3. Tengok kitab dulu. Kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab. Imam Nawawi juga. Kitab ni adalah kitab induk mazhab Syafi'i. So ingatlah dua imam yang besar dalam mazhab kita kan. Kalau kita biasa, nama seorang imam yang paling besar adalah Imam Syafi'i lah. Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris nama dia. Imam Nawawi nama dia Yahya. Imam Nawawi, ini kitab besar ni, ada banyak jilid ni. Tajuk dia Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab. So nanti kalau dengan kuliah ustaz, kadang-kadang ustaz akan quote perkataan daripada Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab karangan Imam An-Nawawi. Ini imam besar yang patut kita ambil ilmu lah, yang kita baca kitab dia. Sebab ustaz saya kata, Maulana Hadi kata, kalau kita bertelingkah dalam agama lah apa-apa kan, kita rujuk kepada kitab Mu'tabar. Kitab Mu'tabar ni biarlah dia jadi pengadil kita. Sebab kadang-kadang, bukan kadang-kadang pun, most of the agama ni kadang-kadang akan diuraikan oleh imam-imam besar kan, imam-imam yang muktabar ni. So dia tulis dalam kitab-kitab dia. Kadang kita tak faham pun hadis tersebut, tapi majoritanya hadis tu dia akan cerita benda yang tu je lah. Dia tak adalah ada hidden makna kecuali yang pelik-pelik ni kan. Tapi sebenarnya yang saya sebut dulu kan, yang asbab urut kan,
sebab hadis itu turun. Tapi sebenarnya hadis itu pun kita tengok boleh agak-agak faham lah. Cuma ulama ni akan syarah. So ulama ni Imam Nawawi syarah dalam kitab ni kitab fiqh lah. Dalam ni dia bahas tentang fiqh. So ini adalah antara kitab yang muktabar yang ulama-ulama Syafi'i rujuk. Okey, pergi kepada ilmu pula. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah mudahkan jalan menuju syurga. Tengok besarnya manfaat untuk kita cari ilmu. Allah akan mudahkan kita jalan menuju syurga. Bismillah. Tengok kan. Ini sebagai motivasi kita lah. Tengok Nabi kata, siapa yang menempuh ilmu? Menempuh jalan ni maknanya kepayahan lah. Dia bukannya macam saya sebut tadi kan, duduk saja, bijak je. Ataupun mak ayah dah genius kan, anak dia mesti genius. Tak ada, anak tu kena berusaha juga cari ilmu. Ayolah, dia genius, mungkin dia tarik adalah genetik dia dapat kan, tapi untuk faham agama, nak tahu syirik tak syirik. Tak ada, orang lain pun sama je. Tak kisahlah dia ada genetik yang baik pun tak boleh. Bukan tak boleh, maksud dia tak akan faham juga. Dia kena cari juga ilmu. Dia kena ada pemikiran yang tidak menutup fitrah dia. Dia kena cari jalan yang kena fikir. Apa yang paling benar yang Allah nak saya buat macam tu. Yang benda tu memang Allah letak dalam jiwa kita, dalam hati kita. Kepada semua manusia lah. So kena ada juga, walaupun dia bijak, pandai, MAT dia A1 kan. Tapi kena juga. Sebab apa? Menempuh jalan ni adalah usaha yang banyak. Kita kena berusaha untuk cari ilmu. Dan berusaha dalam mencari ilmu pun, ilmu tu sendiri pun banyak cabang kan. Kan Nabi kata dalam hadis yang sahih, Nabi kata umat Islam berpecah kepada 73 jalan. 72 dalam neraka, 1 dalam syurga. Yang satu tu sahabat tanya, siapakah yang satu? Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata mereka yang mengikuti sahabat-sahabatku. Nabi kata satu tu adalah orang yang ikut sahabat dia. Dan ilmu yang mengikuti sahabat tu adalah sangat-sangat rare lah. Sebab 73 je orang kata letak 73 orang. 72 dia tak ikut sahabat. Tapi mulut orang 72 tu akan cakap dia mengikuti sahabat. Tapi yang benar-benar mengikuti sahabat tu ada satu saja. Yang zahirnya nampak dia ikut sahabat dan dia telaah buku ataupun dia ambil apa yang sahabat buat. Yang 72 tadi tu secara lafaz dia sebut sahabat Nabi, tapi dari sudut perbuatannya tidak. Dari sudut amalinya tidak. Dari sudut akalnya tidak. Dari sudut hatinya tidak. So kena faham ilmu ni, sebab tu menempuh jalan menuju cari ilmu ni dia susah sikit, tetapi ada je, cuma kita je tak nak fikir sikitlah untuk cari benda yang paling benar. Sebab kita selalunya ni bukan nak merendahkan orang lain, sama dengan saya jugalah. Sebab saya lah selalunya, secara umumnya kita suka ikut apa yang ada di depan kita dan kita tak ada kehendak pun untuk agama kan. Macam Ustaz saya sebut, Maulana Hanafi kata, manusia ni, ustaz dia pun kata begitu kepada dia lah. Dia ajar, masa dia ajar tu dia sebut, manusia ni ada benda yang dia tak ada berkehendak untuk agama. Kalau dia berkehendak pun dia ikut orang ramai. Dia tak ada pemikiran. Tapi sebenarnya berfikir ni kan Allah suruh berfikir dalam Quran kan. Allah kata afala ta'qilun kan, afala tatafakkarun kan, perkataan tu. Yang suruh orang fikir, suruh orang buat analisa kan. Analisis tu penting. Baca-baca, buat analisis, buat fikir sikit, sebab pemikiran ni yang membezakan kita daripada binatang ataupun pokok lah. Sebab itulah manusia ni Allah suruh kita banyak fikir. So Nabi kata siapa yang menempuh jalan mencari ilmu, maka Allah mudahkan jalan menuju syurga. Ayat Quran nombor 4 ni dalil daripada ayat Quran. Surah Al-Fatir ni Allah kata, Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah ulama. Ulama ni adalah, kita selalu dengar kan, ulama ni adalah macam manusia yang peringkat tertinggi kan dalam agama. Macam contoh Yusuf Al-Qaradawi arwah dah meninggalkan ni kan, Yusuf Al-Qaradawi ataupun Imam Syafi'i, Imam Nawawi, ni ulama ni, Imam Nawawi, Imam Syatibi. Kita tengok macam sahabat-sahabat Nabi kan, Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar Khattab. Itu adalah ulama. Ada juga macam contoh Ibnu Umar, antara 4 Umar tu, kalau Ustaz secara dia kata dia ulama di kalangan sahabat. 4 orang nama Umar, 4 orang nama Abdullah bin Umar, ada 4 orang nama Abdullah zaman sahabat tu. Ustaz saya kata dia adalah ulama di kalangan sahabat. Maksud dia, dan bila orang sebut nama ulama tu, mereka adalah orang yang ada ilmu yang tinggi. Sama jugalah Allah sebut, kita nak mencapai, kita tak sampai, saya tak sampai pada ulama, cuma kita baca kitab-kitab ulama lah, supaya kita dapat menerokai pemikiran mereka dan ambil apa yang mereka tulis.
Ini adalah kecerdikan ni, tu yang kadang-kadang saya letak dalam Facebook, saya kata kadang baca kitab-kitab daripada orang cerdik ni, rasa cerdik sekejap kita. Masa kita baca tu lah. Lepas tu kita back to normal balik lah, macam orang biasa balik lah. Lepas kita baca tu, anak-anak saya baca karangan kitab Ibn Taymiyah tu. Sangat-sangat cerdik dalam dia bahas satu perkara kan. Dia letak dengan juga Ibn Qayyim, dia letak benda-benda yang macam saya boleh relate dengan kehidupan kita. Maksud dia bila kita baca tu, dia letak conclusion daripada kematangan ilmu dia. Dia conclude kat situ. Rather than dia tulis-tulis benda yang orang kata atas surface-surface, dia tak, dia conclude dah atas ilmu yang dia ada. Jadi bila kita baca sekejap, kita rasa macam, rasa cerdik sekejap kan. Lepas tu tak cerdik balik lah. Cuma nak sebut sini, orang yang paling takut Allah adalah ulama, orang yang berilmu lah. So lagi banyak ilmu yang kita ada, lagilah perasaan ni akan ada akan subur dalam jiwa kita. So kita naklah menuju orang yang ada ilmu supaya kita di kalangan seperti apa yang Allah sebut ni. Tengok Allah kata sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Macam perkataan ni dia menidakkan benda lain lah. So kita nak menuju ke sinilah. Okey? Lagi tentang ilmu, para ulama, ini adalah hadis sahih riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Tadi ayat Quran kita bacakan. Okey, sebelum tu tengok pada kitab juga. Dan kitab ini adalah kitab Ibn Kathir. Tafsir Ibn Kathir inilah kitab yang besar kan dalam mazhab kita, dalam agama kita lah. Kita selalu sebutkan Ibn Kathir, tafsir Ibn Kathir kan. Kita tengok kalau orang syarah Quran, dia akan banyak akan sebut kata ni tafsir Ibn Kathir. Kenapa? Sebab tafsir Ibn Kathir ni dia mencapai matlamat yang apa ni? Sebab dia menafsirkan Quran dengan Al-Quran, dia menafsirkan Quran dengan, kalau tak ada Quran, dia menafsirkan dengan hadis yang sahih. Dia mengikut apa yang disiplin ilmu yang sepatutnya ada ketika menafsirkan Al-Quran. Cuma dalam kitab ni kena ingat, ada juga yang tak sahih sebenarnya masa Ibn Kathir tulis tu. Sama juga yang kes yang atas ni kan. Kitab Al-Azkar ni pun ada yang tak sahih. Kitab ni pun ada tahqiq ni. Maknanya ada yang tak sahih pun. So tahqiq dan ta'liq ni maksud dia, ada orang dia akan tulis nota kaki, ada perkara yang tak sahih daripada apa yang Imam Nawawi letak. Ini pun sama, ada yang sahih dan dhaif, tahqiq oleh Syekh Salim Aid Al-Hilali ni. Hilali ni dia tulis kat bawah nota kaki, dia tulis ada yang dhaif, ada yang sahih. Termasuk juga yang ni, Ibn Kathir ni, tafsir Ibn Kathir. Ada juga yang dhaif dan juga yang, saya tak pasti ada tak yang palsu, tapi yang dhaif pasti ada. Kalau ikut kat sini, dia kata dia ambil daripada kitab Syekh Nasruddin Albani, dia letak kat bawah nota kaki dia, ada yang tak sahih. Cuma kalau kitab ni kita baca, kita terjagalah terjaga ilmu tu. Kan kita nak yang paling benar, paling sahih kan. Terjaga ilmu kita baca, memang dia ambil yang sahih. Kalau tak nanti kita baca yang dhaif palsu dengan sahih ni jadi pening kan. Orang yang macam tahu yang tu palsu, jadi konflik pula dengan orang tu. Orang main baca je kan. So cari yang, kita kalau nak cari yang ada perkataan ni. Sahih yang ada nota kaki yang tulis apa status dia, sebab macam tadilah kita nak menuju mati, kita nak benda yang paling benar. Kan macam tadi bercakap benar. Kita nak, macam kita sebut yang awal tadi kan dalam mukadimah tu kan. Kita sebut amma ba'nu fa inna asdaqal hadis kitabullah tu, kita kata kita nak benda-benda yang daripada Nabi yang paling sahih kan. Maknanya kena usaha sedikit je usaha. So saya ni cuba nak bagi awareness dan juga jalan sikit lah untuk rakan-rakan supaya kalau nak cari kitab, kita cari yang ada perkataan sahih ni dan ada nota kaki yang mudah kita buat rujukan. Dan juga saya sebut tadi kan, kita jangan anggap ulama ni adalah maksum, tidak. Dan juga satu rahmat untuk dia buat kesilapan, sebab kalau tak orang kata dia nabi lah, kalau tak orang kata dia wali lah, kalau tak orang kata orang akan sembah dia nanti. Manusia-manusia yang taksub ni akan sembah dia. Sebab dia kata, manusia tak buat silap. Wow, maknanya dia hebat lah. Lepas tu dia pun mula bezakan dengan nabi, pelik-pelik lah. Sebab orang macam ni, dia gunakan akal banyak. Dan dirosakkan oleh syaitan lah. Syaitan bisikkan perkataan-perkataan yang tak sepatutnya, dibisikkan lah. So kita ingatlah dalam kitab-kitab kitab-kitab ulama' yang besar, akan ada benda yang tak sahih. Dan tidaklah dia ulama' ni membuat kesilapan, sebab memang Allah uji begitu. Dan pada masa dia karang kitab ni, pada sangkaan dia, pada ilmu dia, ianya adalah sahih. Macam tu. Tetapi, bila lah ada orang buat master, buat PhD, dia cuba, kitab-kitab besar kan. So dia cuba buat tahqiq. Bila dia tahqiq, dia tengok, ada dhaif. Macam tu lah. Okey? Kita cerita tentang pentingnya ilmu lagi. Para ulama adalah pewaris Nabi. Sesungguhnya para Nabi tidak mewariskan dinar ataupun dirham. Maknanya Nabi dia tak bagi harta pun. Tak ada apa.
Tapi dia mewariskan ilmu tak Nabi ni cuma mewariskan ilmu besarlah ilmu ni kan. Maka dari itu barang siapa yang mengambilnya dia telah mengambil bahagian yang cukup. Maknanya kita nak ambil benda yang paling sahih daripada Nabi. Walaupun ada dalam ni tak sahih, kita buanglah. Kita ambil kitab macam ni, kita ambil yang paling sahih. So kena ingat yang ulama pewaris Nabi, tapi kita tengok sini ulama ni pewaris Nabi yang mengambil ilmu daripada Nabi. Ada ulama suk lah, ulama yang tak bagus ni. Ada ulama yang dia tak ambil ilmu daripada Nabi pun dia ambil dia cerita yang dhaif palsu. So Nabi pun sebut dalam hadis yang sahih ni, Nabi kata Nabi letakkan satu perkataan ni kepada ilmu yang sahih lah maksud dia. So kita kena hati-hati juga ada orang agama bawa benda yang tak sahih pun. Dan sebab itulah kitab-kitab ni, kalau kita lah maknanya orang agama dia baca kitab yang tak ada benda ni, tak ada perkataan ni. Dia ambil daripada guru-guru yang tak ada perkataan sahih. Dia ambil je semua sebab dia kata, oh takkan imam tu salah kan? Lepas tu dia kata, oh, ilmu kita ni setitik air je berbanding dengan imam besar tu. Ya betul, tapi mereka juga manusia. Kita kena, dah ada jalan ni, dah sekarang ni internet dah ada, buku pun mudah kita cari, dan ilmu ni pun dah tersebar. Mungkin dulu Allah boleh maafkan lah sebab kita tak tahu pun kan ada benda-benda macam ni. Sekarang dah ada, saya nak bagi awareness supaya kita kalau suburkan sikit atau bertanamkan sikit dalam jiwa kita nak cari benda yang paling sahih, kita carilah, kita bacalah kitab-kitab yang sahih macam ni. Okey? Dan juga ini saya nak sebut, Ustaz saya sebut, Ustaz Kamilin ada sebutlah tentang yang perkataan ni. Sesungguhnya para Nabi tidak mewariskan ini ataupun dirham. Kerana hari ini ada orang buat pameran-pameran, baju Nabi, serban Nabi, rambut Nabi semua tu kan, selipar Nabi semua tu kan. Dia kata semua tak sahih tu. Sebab Nabi tak kata, Nabi tak tinggalkan. Nabi tak wariskan baju dia. Nabi tak wariskan pun rambut dia. So apa-apa yang ada tu, kalau ikut pada hadis Nabi dan kita beriman kepada hadis Nabi ni, apa yang ada tu diraguilah kesahihannya. Kalau saya ambil pandangan, ilmu yang direkodkan oleh sahabat pun ada juga orang palsukan. Benda-benda yang kata selipar apa semua ni lagilah kan. Dah ribu-ribu tahun kan. Lagilah kan. Kalau kita buat logik akal kita kan. So benda-benda macam ni kalau boleh, kita peganglah apa yang Nabi kata. Nabi tak wariskan pun dan sebenarnya Nabi telah menidakkanlah benda tu. Nabi tak tinggal pun. Kasut, selipar dia ke apa benda-benda ke semua-semua tu. Tetapi waris Nabi adalah ilmu. Okey? Allah Ta'ala berfirman, nescaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu. Ada orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa darjat. So Allah bagi tahu surah Al-Mujadilah ni, Allah akan bagi orang-orang beriman ya, orang beriman di antara kita ni. Maknanya beriman ni ramai, tapi ada orang beriman di antara kita ni, Allah tinggikan dia dengan darjat, dengan ilmu. Ilmu ni kalau daripada pandangan Allah, daripada agama, dia tinggi kan. Darjat dia tinggi di Allah. Dan kalau kita tengok orang yang berilmu di kalangan kita pun, Allah angkat dia. Orang kan hormati dia. Okey. Saya pergi lagi mukadimah pentingnya ilmu. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, okey, silap. Saya tengok kitab dulu. Okey, belah kanan ni kitab perbandingan pendapat lama dan pendapat baru Imam Asy-Syafi'i. Tadi kan saya sebut Imam Syafi'i, Imam Nawawi kan. Sebut Imam Syafi'i, ada juga kita ambil kitab Imam Nawawi. Imam Nawawi dia tulis kitab ni. Kitab perbandingan pendapat lama, pendapat baru. Bayangkanlah Nabi Imam Syafi'i ni dah meninggal kan, dalam 1200 tahun lepas dah. Lebih kurang kot di 1200 tahun lepas. Dan kita dapat manfaat ilmu kitab dia. Nampak tu. Kita boleh sebenarnya dapat ilmu daripada sumber yang asal. Sumber dia daripada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah kan. Muhammad bin Idris nama dia kan. Kita pun dapat ilmu dia, dapat berkitab. Kalau adalah duit sikit, kalau pergi ke kedai-kedai tu, nampak macam ni, belilah kan. At least belik-belik lah. Sebab takkan kita tak nak tahu apa yang Imam Syafi'i tulis kan. So dalam kitab ni dia cerita tentang pendapat lama, pendapat baru. Menunjukkan Imam Syafi'i pun sendiri ada pandangan dia berubah. Ni pendapat lama ni bila dia di satu tempat, katanya di Madinah, pendapat baru ni di Iraq macam tu. Bila dia hijrah ke tempat lain, manusia ni macam ni keadaan dia. Kadang-kadang pandangan dia, sebab dia dapat ilmu daripada apa yang dia dengar kan. Kadang-kadang bila kita nak amalkan ilmu tu, berubah pandangan kita. Kan, dapat satu hadis, lepas tu daripada hadis tu pun dia tak cerita bagi contohnya masalah fiqh, dia tak bagi terus apa hukum dia. Cuma imam-imam ni daripada ilmu yang dia ada, dia akan keluarkan satu hukum lah. Cuma satu perkara lain lagi yang kemungkinan besar akan pengaruhi pendapat dia daripada hadis-hadis yang dia baca tu. Itu adalah pengalaman dia bila dia berada di tempat lain. Kan pandangan tu mungkin berbeza di sini dan mungkin berbeza di tempat lain macam tu.
So Imam Syafi'i pun ada kitab dia, ada cerita tentang mana pandangannya telah berubah ketika dia di tempat yang dia duduk, Madinah, dan juga di Iraq. Kalau silap saya di Iraq ni yang baru dia. So ada pandangan dia berbeza. Ini dari sudut ilmu, sebab kita tengah cerita tentang ilmu. Okey, kita pergi pada ayat Quran kita nak baca ni. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dan mereka berkata, sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, nescaya tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala. Mendengarkan dan memikirkan ni adalah ilmu lah. Kan kita dengar ataupun orang beri peringatan pada kita kan, orang bagi ilmu pada kita. Kalaulah kalaulah kita tak dengar kan. Kalaulah kita dengar, ni dah menyesal lah lepas mati ni kan. So kita tak maulah macam ni, cuma nak sebutnya ilmu ni penting, dan juga kita kena ingat orang yang datang bagi peringatan tu, kita janganlah mana berlaku sombong. Sombong ni tolak benda yang benar dan merendahkan orang lain. Kan orang datang ataupun budak kecil ataupun jawatannya rendah, orang biasa je, tapi dia daripada tutur kata dia tu, dia sebut benda yang sahih. Kita janganlah pelekehkan dia kan. Kemungkinan besar perkataan dia tu adalah benar, dan orang tu boleh menyelamatkan kita daripada api neraka macam ni kan. Sebab dia cakap benda yang sahih kan. Daripada kita tertipu dengan macam Dajjal kan datang buat benda-benda yang ketakjuban kan, kita tengok orang pakai serban muka dengan celak. Oh, takjub kita tengok kan, dengan tongkat dia bawa kan. Tapi dia buat benda yang palsu. Tapi kita pun tertipu. Kita tak mau macam itulah. Maksud dia, kita dengar benda yang sahih, kita fikir mana yang Allah kata sini, kita dengar dan kita fikir. Dengan kata kita buat analisa sikitlah. Macam tu kan. Contohnya kan, benda yang paling mudah untuk kita fikir, kita faham yang agama ni datang daripada, Nabi sebut dalam hadis yang sahih, Nabi kata, agama ni datang daripada, agama ni pandangan yang terbaik adalah pandangan 3 generasi pertama. Rasulullah, sahabat-sahabat Nabi yang mengambil ilmu direct daripada Nabi SAW, sahabat, anak murid kepada sahabat Nabi, anak murid kepada anak murid sahabat Nabi. Dia sebut tabi'in, sahabat, tabi'in, tabi'un tabi'in. Nabi kata dalam hadis yang sahih, itu 3 generasi yang paling hebat, paling bagus ilmu dia. Dan kena ingat Imam Syafi'i ini mengambil ilmu daripada 3 generasi tersebut. Imam Syafi'i ini meninggal dalam tahun, tak ingat dah, 104 Hijrah. Ke 300 Hijrah. 204 Hijrah dia meninggal. Saya rasa betul, ada tak belakang ni? Sekejap ya. Kata Imam Syafi'i meninggal 204 Hijrah dia meninggal ni. Ini kita sahabat-sahabat kita yang saya sebut. Imam Syafi'i kita meninggal 204 Hijrah. Dia meninggal. Imam Nawawi kita meninggal 676 Hijrah. So, 4 imam yang besar ni, ada imam yang mengambil ilmu daripada sahabat-sahabat Nabi. Semua-semua ni lah, dia ambil sahabat-sahabat Nabi sebelum-sebelum ni. Ini sahabat Nabi yang last meninggal lah. Dia mengambil ilmu daripada dia orang ni, dan kita nak ambil ilmu dia lah. Maksud dia macam tu. Nah, ilmu dia yang kita nak ambil ni bukan dari sudut fiqh saja. Apa lagi dari sudut akidah yang paling besar. Tapi hari ni kalau kita tengok kan, 4 imam ni, ada tak kita pergi dengar tazkirah tentang akidah Imam Hanafi, contohlah. Ataupun akidah Imam Malik, contohlah kan. Akidah Imam Syafi'i, contohlah. Akidah Imam Ahmad Hanbal. Tak ada pun. Daripada pengalaman saya lah. Tak pernah saya dengar, saya pernahlah dengar lepas saya faham ni kan. Saya cari baru saya jumpa lah. Dan saya beli kitab-kitab yang tajuk dia memang spesifik. Akidah Imam Ahmad Hanbal, akidah Imam Syafi'i, akidah Imam Malik, akidah Imam Hanafi. Kita ambil yang spesifik untuk akidah dia orang ni. Sebab kita nak ambil akidah dia orang ni sebab mereka mengambil ilmu daripada sahabat Nabi, tabi'in, tapi dia ambil daripada guru dia yang meriwayatkan daripada mereka lah, daripada sahabat-sahabat tadi. Kita pergi balik yang tadi. Okey, saya ingat boleh fahamlah kat situ kan, kita nak ambil benda yang paling sahih, dan kita naklah ilmu kita ni berdasarkan imam-imam kita yang kita dah sebut. Awak mazhab apa? Mazhab Syafi'i. Apa lagi akidah? Kan macam itulah, kita nak ambil akidah Imam Syafi'i macam tu. Kita nak ambil fiqh Imam Syafi'i macam tu. Ataupun kita nak ambil akidah Imam Nawawi macam tu kan. Ataupun kita nak ambil akidah Imam Ibn Kathir macam tu kan. Macam itulah. Tapi ini lagi utama sebab dia dekat dengan Rasulullah. Sebab tadi kan kita tengok Imam Syafi'i meninggal 204 kan, dengan imam-imam lain pun meninggal pun dalam 300 tahun pertama lah. Dia termasuk dalam, mungkin ada yang tergolong dalam tabi'un tabi'in, dan mereka ni termasuk dalam hadis Nabi yang saya sebut tadi. Okey. Pentingnya ilmu lagi, saya ingat sesi ni kita baca ilmu lah pelan-pelan kan, supaya kita habiskan masa sejam supaya dapatlah masuk apa yang kita tengah bahaskan lah, kita tengah huraikan. Ini hadis yang sahih juga daripada hadis riwayat Ibnu Majah, hadis yang sahih. Daripada Abu Darda, sesungguhnya saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa melalui satu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah pemudahkan jalannya menuju syurga. Macam hadis tadi kan, cuma dipanjangkan sikit.
para malaikat akan membentangkan sayapnya kerana redha kepada penuntut ilmu. Nampak? Hari ini insya-Allah adalah sesi menuntut ilmu. Dan kalau ikut hadis Nabi kata malaikat akan melebarkan sayap dia sebab redha kepada kita insya-Allah. Penghuni langit dan bumi hingga ikan yang ada dalam air pun mendoakan keampunan kepada penuntut ilmu. Ingat, besarnya kita punya kebaikan. Nabi kata sehingga penghuni langit, penghuni langit ni malaikat lah. Malaikat di langit yang banyak tu. Dan di bumi pun ada hingga ikan ni, mana ikan duduk dalam laut kan. Laut ni sampai ke habis ke darat dah, darat paling rendah ni. Maknanya makhluk-makhluk di antaranya tu doakan kita. Nabi cuma tak sebutlah apa benda lagi binatang-binatang lain. Dia akan doakan kita keampunan sebagai penuntut ilmu. Ini untuk motivasikan kita. Ambil buku baca, baca satu muka surat dah tertidur. Tak apalah, hari ni satu muka surat. 6 tahun lagi mungkin dah 10 muka surat kan. Tak apa, cuba juga sebab kita ambil daripada kita nak praktiskan, kita nak ambil ibrah daripada hadis ni. Nabi katakan, kalaulah kita ambil ringan, kita tanya iman kita kan, tak beriman ke kita dengan hadis ni? Mesti kita beriman punya kan? Dari sudut teori. So kita nak iman tu dalam sudut pelaksanaan pun juga kan. Macam contoh ni, Nabi kata penghuni langit dan bumi hingga ikan pun doakan kita, doakan keampunan. Tak nak ke keampunan? Macam itulah kan. Kalau kita benar-benar faham ayat ni ataupun kita boleh letak dalam jiwa kita, besar pahala ni, kita nak kepada ilmu. Kita mesti cari dah. Yalah, motivasi diri kita lah berilmu. Sebab biasalah kan kita dengar benda yang tak nampak ni, dari sudut teori, kita detach sikit dengan Nabi kan. Dari sudut teorinya kita nak, tapi perbuatan tak menunjukkan kita nak pun kan. So kita nak lah biar dia synchronize dua tu, macam orang cinta Nabi kan, lepas tu dia duduk selawat atas tas kuat-kuat kan. Jadi konflik kat situ. Kecintaan pada Nabi, ikut apa yang Nabi suruh, dan Nabi tak suruh pun berselawat bising-bising atas pentas kan. Tapi macam-macam orang akan bagi dalil-dalil dia lah. Tapi kita ingat, apa yang paling benar adalah kita kena rujuk kembali kepada 3 generasi pertama tadi. Adakah mereka macam sahabat Nabi kan, Abu Bakar pun duduk bising-bising. Tak, mereka tak lah. Dan kita imagine takkanlah begini kan agama kita kan. Kalau kita baca sirah-sirah Nabi, sahabat-sahabat Nabi kan, dia orang sangat mulia dan dia orang jaga agama. Tak begitulah maksud dia. So, hadis ni, perkataan 3 ni, penghuni langit dan bumi hingga ikan yang ada dalam air mendoakan keampunan kepada penuntut ilmu. Dan kena ingatlah, dalam satu hadis yang sahih lain, Nabi kata, ini antara doa yang mustajab. Tengok antara doa yang sangat-sangat mustajab. Dalam hadis yang lain, Nabi kata, orang yang mendoakan orang lain. Orang yang mendoakan orang lain. Kenapa dia mustajab doa tu? Nabi kata, para malaikat ni akan doakan benda yang sama kepada kita. Bayangkan malaikat tu, hubungan dia dengan Allah bagaimana? Bayangkan malaikat tu hubungan dengan Allah bagaimana? Katakan kadang kita tengok orang alim dengan orang warak, kita minta, Allah Ustaz, doakan saya sekali insya-Allah Ustaz. Kan kita minta dengan orang. Yang Ustaz depan kita tu yang minta tu, level dia tak setara dengan malaikat tu. Atau even sahabat Nabi pun kan. Even dekat-dekat sana pun, yang ulama-ulama besar pun, sebab mereka pun terdedah dengan kesilapan kan. Tapi yang tu adalah malaikat yang doakan kita. Tengok ni, tengok pada sini kan. Itu hadis yang lain boleh kita praktis dalam maksud dia. Kita tengok orang susah, tengok makcik yang dekat depan office Jekal tengah susah. Yalah, kita bagilah duit RM10, RM20. Lepas tu kita duduk lari sikit, kita doa, Allah mudahkan urusan dia, ya Allah. Tak apalah orang kata, mungkin dia scam. Jangan letak dalam kepala kita. Jangan dengar bisikan-bisikan syaitan tu. Tak kisahlah, buang jauh-jauh. Tak kisahlah yang kita zahir depan mata kita nampak, mereka susah, kita doakan dia. Doakanlah Allah. Nanti kan, Allah kata, Nabi kata malaikat akan doakan sebagaimana kita doakan kepada mereka. Dan juga menunjukkan keikhlasan kita kepada orang Islam yang lain. Kan? Hati kita terdidik macam tengok orang susah, orang naik motor kan, bawa anak kat tengah kan, dukung. Allah susahnya dia kan, Allah mudahkan urusan dia. Kita nak macam tu. Yalah, kita tak susah, tapi kita pernah juga susah dulu kan. Mungkin kita duduk keadaan tu jugalah. Mungkin orang lain doa untuk kita kan. Dan kita dapat apa yang kita ada hari ni sebab doa dia. Dan dia tu pun dapat manfaat kat situ. Kita nak relate kat sini. Penghuni langit, malaikat dan bumi berdoa, Allah besarnya kan. Kalau kita boleh imagine. Dan kita nak menuju kat sini lah kan. Kita nak ambil lah ilmu kan. Walaupun harian kita ni bekerja kan. Sama lagi sesungguhnya keutamaan seorang alim dibanding dengan seorang ibadat adalah ibarat bulan purnama atau semua bintang. Maknanya ahli ibadat, orang alim ni, orang bijak, orang pandai, orang berilmu ni, kena ingat orang alim ni orang berilmu, bukan orang yang ahli ibadat. Kena ingat ada hadis lain kan Nabi sebut. Saya tak bacalah hadis tu.
masa pun tak ada ni. Cuma ingat orang alim ni adalah bintang. Macam tu Nabi kata, orang alim ni ibaratnya bintang tinggi. Tinggilah maksud dia. Bulan ni ataupun cahaya dia boleh terang lagi kan, bulan ni dekat dengan kita kan. Cuma kalau tengok daripada sini, saya pernah tunjuk dalam satu tazkirah lama-lama lah, saya buat analogi yang jarak bintang dengan jarak bulan. Berbilion-bilion, berjuta-juta tahun lah. Jauh. Bintang mana sangat tinggi. Ahli ibadat, kita cuba untuk jadikan kita ni bukan setakat ahli ibadat, kita jadikan kita ni ahli ibadat yang alim. Ahli ibadat yang alim. Ahli ibadat yang alim, yang bijak, yang ada ilmu. Kita jangan jadi ahli ibadat saja. Kita nak jadi diri kita ni ahli ibadat juga seorang yang alim. Dua-dua ni lah kita nak duduk sekali. Sesungguhnya para ulama adalah pewaris Nabi, dan para Nabi tidak mewariskan dinar ataupun dirham, ayat tadilah. Tapi mereka mewariskan ilmu, barang siapa yang mengambilnya, maka dia telah mendapat bagian yang besar. Ada yang sahih. Kita ada start baca pun Ustaz Qadawi ni. Okey, kita habiskan pendahuluan ni, lepas tu kalau ada masa soalan jawab, bolehlah kalau nak chip in. Hadis kedua last ni, last lah kita akan stop. Yang last ni ayat Quran surah Al-A'raf yang saya baca tu lah. Alhamdulillah. Dari Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki mendapat seluruh kebaikan, maka Allah fahamkan dia tentang agama. So hari muttafaqun alaih. Ini selalu saya huraikan dalam sesi kita kan. So kena ingatlah, kita nak ilmu, Allah bagi dia seluruh kebaikan. Tapi perkataan yang kunci kat sini adalah faham agama. Kita nak faham agama, mengikuti apa yang sahih. Apa yang paling sahih pada Nabi. Daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda kepada Sayyidina Ali radhiyallahu an, demi Allah, sekiranya Allah memberikan hidayah kepada seseorang melalui dirimu, itu lebih baik bagimu daripada memperoleh unta merah. Maksud dia, kalau kita dakwah orang, Allah bagi benda yang paling berharga. Dari sini Nabi buat analogi unta merah pada zaman Nabi dulu. Unta merah ni benda yang sangat mahal lah. So kita naklah boleh faham agama, kita dakwah. Nombor 3, surah Al-A'raf ni nak tunjuk adanya sempadan yang tak boleh kita langkah. Kita baca ayat last ni. Allah tidak menurunkan hujah itu untuk itu dan mengharamkan mengada-ngadakan tak ada Allah apa saja yang tidak kamu ketahui. Jadi berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Juga bermaksud kita berbicara tentang Allah daripada hadis yang dhaif palsu tadi. So bila kita cerita tentang Allah ataupun tentang agama ni benda yang dhaif palsu, maka rosak agama ni. So Allah kata tak boleh. Benda yang sangat haram. Kalau ikut ni Syekh Abdul Aziz bin Baz ni kata tiga kategori ni. Allah haram perbuatan jahat ni, yang zalim, dua-dua syirik. Nombor 3, dia buat benda-benda yang bukan dalam agama. Yang bawah ni lebih teruk pada syirik. Yang bawah ni lebih teruk pada syirik. Maksud dia macam tu. Okey. Saya stop dekat sini. Next week insya-Allah ada lagi lah material, kita cuba sambung yang ni adalah so saya pun dapat manfaat juga. Tak perlulah saya cuba untuk buat apa? Sediakan ni lah. Ada banyak lagi kita nak cerita kat sini kan. Nak cerita lagi banyak lagi. Tapi kita sambung kepada minggu ni. Kita nak cerita juga ni ada video saya nak tunjuk yang cerita tentang jalan menuju syirik. Ada 3 video macam tu, 3 atau 4 video. So kita sambung minggu depan. Kita tutuplah tangguh kita punya sesi ni pada minggu depan insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Allah, dengan memujinya saya bersaksi bahawa tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah. Saya meminta ampun kepada Allah dan saya bertaubat kepada Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Abang Di.